Hai murid-murid sekalian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan cikgu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk kita pada hari ini, mudahnya menyiram. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca standard pembelajaran yang terlibat. 5.2.3 Memahami dan membina ayat tanya mengikut konteks. Seterusnya, mari kita beralih kepada aktiviti yang pertama pada hari ini, iaitu kenali ayat tanya. Maksudnya, ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Secara kesimpulannya, ayat tanya ini digunakan untuk menanyakan soalan, ya murid-murid sekalian. Baiklah, terdapat dua jenis ayat tanya, iaitu ayat tanya dengan kata tanya, dan yang kedua, ayat tanya tanpa kata tanya. Baiklah murid-murid sekalian, seterusnya mari kita sama-sama melihat ayat tanya dengan kata tanya. Contoh kata tanya yang pertama, siapa? Siapa ini digunakan untuk menanyakan nama manusia. Yang kedua pula, apa? Apa untuk menanyakan nama benda atau haiwan. Yang ketiga pula, berapa? Untuk menanyakan bilangan. Yang keempat pula, bagaimana? Untuk menanyakan hal atau perkara mengenai sesuatu. Yang kelima pula, bila? Untuk menanyakan waktu. Yang terakhir, mengapa? Untuk menanyakan sebab. Di sini cikgu ingin tambah lagi satu, iaitu kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat, ya murid-murid sekalian. Seterusnya, mari kita lihat penggunaan kata tanya dalam ayat, ya. Mari kita tengok contoh ayat yang pertama ini. Siapa? Siapakah nama kamu? Yang kedua, apa? Apakah nama kucing itu? Yang ketiga, berapa? Berapakah jumlah topi itu? Yang keempat, bagaimana? Bagaimanakah keadaan kamu? Yang kelima, bila? Bilakah kamu pulang? Yang keenam, mengapa? Mengapakah kamu bersedih? Di sini ada cikgu selitkan nota, ya. Partikul-kah ditambah di belakang kata tanya apabila kata tanya berada di awal ayat. Jika kamu perasan, di hujung kata tanya itu cikgu tambah kah, kerana kata tanya itu berada di awal ayat. Jika kata tanya berada di akhir ayat, kamu perlu menulis ayat tanya seperti ini, ya. Contohnya yang pertama, nama kamu siapa? Yang kedua, nama kucing itu apa? Yang ketiga, jumlah topi itu berapa? Yang keempat, keadaan kamu bagaimana? Yang kelima, kamu pulang bila? Yang keenam, kamu bersedih mengapa? Secara kesimpulannya, bila kata tanya berada di hadapan ayat, kamu perlu tambah partikel kah. Apabila kata tanya berada belakang ayat, kamu perlu gugurkan partikel kah, ya. Cikgu harap kamu faham cara membina ayat tanya. Sekarang, mari kita beralih pula kepada ayat tanya tanpa kata tanya. Contoh ayatnya, yang pertama, dia ayah kamu. Nombor 2, adik masih lapar. Yang ketiga, itu rumah kamu. Yang keempat, Puan Hasnah guru sekolah. Yang kelima, dia tertidur. Yang keenam, emak sedang memasak. Okey, di sini cikgu ada selitkan nota juga. Nada suara memainkan peranan penting. Dan akhir ayat mesti ada lambat tanda tanya. Jika kamu perasan ada lambat tanya di belakang ayat dan menandakan itu ayat tanya, walaupun ayat tersebut tidak mempunyai kata tanya. Cara kesimpulannya, walaupun ayat tersebut tidak mempunyai kata tanya, tetapi ayat ini juga dikategorikan sebagai ayat tanya. Dan yang paling penting, nada suara memainkan peranan penting bila kita mengungkapkan ayat tanya tanpa kata tanya ini, ya. Baiklah murid-murid sekalian, seterusnya kita beralih pada aktiviti yang kedua, iaitu melengkapkan petikan. Di sini ada petikan dialog. Kamu boleh rujuk buku teks BM kamu pada halaman 119. Mari kita sama-sama membaca dan melengkapkan petikan dialog ini, ya. Okey, tajuknya mudahnya menyiram. Alif, kawan Zara,
berbual-bual dengan ayahnya yang sedang memasang alat pemasuk siraman. Alif, ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang alat pemasuk siraman. Alif bertanya semula, di manakah ayah hendak memasang alat ini? Ayahnya menjawab, ayah hendak memasang alat pemasuk siraman ini di sebelah pai air penjuru sana. Alif bertanya lagi, mengapakah ayah memasang alat ini? Ayah menjawab, ayah memasang alat ini untuk memudahkan kerja siraman tanaman kita. Alif kemudian bertanya lagi, bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Ayahnya menjawab, alat ini berfungsi secara automatik. Alif kemudian bertanya, wah, bagusnya alat ini. Kemudian ada ruangan kosong. Di sini cikgu telah lengkapkan ya. Ini jawapannya. Apakah fungsi alat ini, ayah? Okey, kemudian ayah dia menjawab, alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Alif kemudian bertanya lagi, berapa lamakah tempoh siramannya, ayah? Ayahnya menjawab, tempoh siramannya ayah tetapkan selama 2 minit sahaja. Kemudian di sini Alif bertanya, ada ruangan kosong di sini ya. Okey, ini merupakan jawapannya. Berapa kalikah alat ini akan menyiram tanaman? Ayah menjawab, alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Kemudian Alif bertanya lagi, ada ruangan kosong di sini. Di sini merupakan jawapannya yang cikgu telah sediakan. Bilakah alat ini akan mula menyiram tanaman? Kemudian ayah dia menjawab, alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Kemudian Alif mengucapkan terima kasih ayah kerana memberikan penerangan. Ayahnya membalas, sama-sama. Jika kamu perasan, di sini terdapat beberapa ayat tanya. Senang sahaja untuk mengesan ayat tanya, iaitu ujungnya ada apa? Ada lambang kata tanya. Walaupun ayat ini tidak ada kata tanya, tetapi bila ujung ayat ada kata tanya, maka ayat ini merupakan ayat tanya. Di sini juga ayat tanya kerana ada kata tanya dan lambang ujung belakang ini lambang kata tanya. Kata tanyanya, bagaimanakah? Oleh itu cikgu harap kamu boleh faham dan boleh mengesan ayat tanya yang berada dalam petikan ini. Seterusnya, untuk aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti yang terakhir pada hari ini, kamu dikehendaki untuk menjawab latihan yang cikgu sediakan ini ya. Arahannya salin soalan dalam buku tata bahasa. Soalannya berbunyi macam ini. Senaraikan 5 ayat tanya yang terdapat dalam petikan. Petikan mana? Kamu boleh rujuk buku teks halaman 119. Petikan yang kita baca tak adil. Dan tadi juga cikgu telah menerangkan tentang bagaimana untuk kamu mengesan ayat tanya yang terdapat dalam petikan. Cikgu harap agar kamu dapat mengesan ayat tanya dengan betul. Dan pastikan juga kamu memerhati kata tanya dan simbol atau lambang tanda tanya bagi memastikan bahawa ayat yang kamu tulis itu merupakan ayat tanya yang betul. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin memberi kata-kata nasihat kepada kamu, iaitu ilmu tanpa amal ibarat bunga kembang tak jadi. Ini bermaksud walaupun kita mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, tetapi kita tidak mengamalkannya dengan membuat latihan ataupun membantu orang lain dengan ilmu yang kita ada itu. Dan ini boleh diibaratkan seperti pokok bunga. Dia dah berbunga tetapi bunganya tidak kembang, hanya kuncup sahaja. Cikgu harap agar kamu fikir-fikirkanlah kata-kata nasihat cikgu ini ya. Baiklah, cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.